Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, senantiasalah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana berapa banyak nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tidak sayogianya kita sebagai seorang hamba yang senantiasa mengharapkan belas kasih Allah, melupakan segala nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Hari ini saya menggantikan Ustaz Salim yang tak dapat datang, maka kita sambung daripada kitab Nafasur Rahman, iaitu sambungan daripada minggu yang lalu, penambahan daripada apa yang telah dibincangkan oleh penulis kitab ini, iaitu adanya segolongan orang yang oleh kerana dosanya tadi itu menghina dan mempertawakan orang-orang yang beriman, maka mereka itu mendapat siksaan oleh Allah Ta'ala di dalam api neraka. Di dalam ayat selanjutnya, pengarang telah memetik daripada ayat innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya yang dikatakan orang-orang yang berdosa adalah orang-orang yang mentertawakan orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman, yang sembahyang, yang mengerjakan puasa dihina dan diketawakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Mereka mengatakan kita bodoh, tak makan satu hari daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kita sembahyang pun begitu, satu hari satu malam 5 waktu. Kita sujud, kita rukuk. Tak sepertinya sembahyang orang-orang yang agama selain daripada Islam. Tidak ada tunduk, tidak ada sujud. Maka kita senantiasa diketawakan orang. Kita menjauhkan diri kita daripada maksiat, daripada kenikmatan hidup berpoya-poya di dunia. Kita dikatakan orang yang paling rugi. Tidak kita ni menikmati sebagai seorang manusia yang telah dianugerahkan banyak kenikmatan dan digunakan nikmat itu kepada jalan yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Kita dituduh orang yang bodoh, malah kita dituduh orang yang kolot kalau kita berasingan antara laki-laki dan wanita. Inilah sebab kenapa sebahagian daripada umat telah diseksa oleh Allah Ta'ala di dalam neraka, sampai dikatakan oleh Allah Ta'ala innal ladzina ajramu. Apa makna ajramu? Adalah orang-orang yang berdosa. Sebabnya kerana ketawakan orang beriman kepada Allah. Kita cinta Allah, kita cinta Rasul, malah kita diketawakan. Wa iza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka lalu kepada kita, kepada mereka-mereka yang beriman, mereka mengejek-ngejek. Artinya orang Islam itu senantiasa diejek di mana-mana pun. Apalagi dengan keadaan sekarang ini, orang Islam nampak sangat terhina oleh bangsa-bangsa lain. Di mana-mana kita dengar kisah-kisah di mana orang-orang Islam dibunuh, dianggap nyawanya itu seperti nyawa tidak punya harga lagi. Sebabnya apa? Kerana kita beriman. Sebab tu jangan sekali-kali kita mengubah akidah kita, mengubah iktikad kita, iaitu kita bertuhankan Allah dan berasulkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa minta doa kepada Allah Ta'ala supaya kita mati di dalam husnul khatimah, supaya kita mati di dalam kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidakkah kalimah ini kalimah yang telah menyelamatkan orang-orang yang dosanya segunung? Sebab itu tuan-tuan dengar tak cerita 3 perkara yang apabila didengar oleh iblis, dia akan menjadi sangat-sangat menangis dan bersedih. Yang pertama iaitu ketika surah Al-Fatihah diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita baca tiap hari, wajib baca Fatihah. Sebagaimana yang di dalam rukun solat, kalau tak baca Fatihah maknanya kita tak solat.
maka itulah yang sangat ditakuti oleh iblis, yang sangat ditangisi. Kerana apabila kita sudah wajib membaca Fatihah, maknanya kita sudah mendirikan solat. Apabila kita sudah mendirikan solat, maknanya kita sudah menunjukkan ciri-ciri orang bertakwa, iaitu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Ini yang membuat iblis menangis. Tapi sayang, di antara kita berapa banyak orang yang menetapi solatnya. Alhamdulillah, orang-orang di sini mendampingi masjid, mendampingi wali Allah, sekalipun hanya tinggal makam saja, tetapi walinya tetap ada, kewaliannya tidak luntur, karamahnya ada. Alhamdulillah, kita telah diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala senantiasa berdamping dengan masjid rumah Allah, supaya kita ingat tempat bersujud, kerana namanya masjid itu adalah tempat sujud. Jadi kita senantiasa untuk bersujud kepada Allah Ta'ala, senantiasa ingat macam mana mau baca Fatihah, kerana kewajiban kita sebagai seorang umat Muhammad. Itu yang membuat iblis menangis. Yang kedua, iaitu ketikanya Rasulullah dilahirkan, dia menangis. Sebabnya kerana Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Seorang orang Badui datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau tanya, aku telah melakukan banyak dosa sepanjang hayatku. Aku berzina, aku minum arak, aku berjudi, apa segala kenikmatan yang menyenangkan hawa nafsuku, itulah yang aku ikut. Engkau yang telah mengaku diri kamu adalah pesuruh Allah, Nabi dan Rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala, apa yang dapat engkau kerjakan untuk menghilangkan dosa-dosaku? Nabi kata ada. Lantas bagaimana untuk aku melakukannya? Rasulullah kata, mengucaplah 2 kalimah syahadah. Apabila kamu sudah mengucap 2 kalimah syahadah, Allah Ta'ala akan menghapuskan segala dosa-dosa kamu sebelum Islam. Maknanya ketika dia di dalam jahilnya, ketika di dalam kufurnya, Allah Ta'ala tidak perhitungkan lagi setelah dia mengucap 2 kalimah syahadah dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang membuat iblis menangis. Sekali lagi kita kata alhamdulillah, kita sudah diberikan oleh Allah Ta'ala hidayahnya. Walaupun kita ini keturunan daripada orang-orang Islam, kalau kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, lama-lama lampu di dalam hati kita malap. Kita hanya jangan memberbanggakan diri kita bahawasanya mak bapak kita Islam, datuk kita Islam, keturunan kita keratas-keratas semuanya Islam, dan kita rasakan itu sudah cukup. Apa bekal yang bakal nanti kita menghadapi Allah kalau kita tidak bawa amal kita? Memang betul fadilah daripada masuk Islam, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita kalau kita tidak melakukan dosa lagi. Ya alhamdulillah, kita matikan di dalam, selepas saja kita mengucap 2 kalimah syahadah, ya kita mati. Ibarat orang yang pergi haji sekarang, sudah ada yang sampai ke sana juga, kerana sudah musim haji sekarang ini. Iaitu sebaik saja kita habis mengerjakan haji, sudah dapat kita tawaf ifadah, sudah dapat kita wukuf di Arafah, Allah Ta'ala sudah mengampunkan dosa-dosa kita, kita mati sama sepertinya kita dilahirkan oleh ibu bapa kita, iaitu kita bersih daripada dosa. Ya alhamdulillah. Tapi kalau sudah haji balik sini lagi ke Singapura atau ke mana tempat tinggalnya, melakukan dosa lagi, ya dosa juga. Kerana dosa itu dosa baru yang tidak terhapus oleh keadaan di mana kita sudah bertaubat kepada Allah. Gitu juga kita lahir di dalam Islam, kita kena buat amal yang banyak. Jauhkan diri kita daripada kemungkaran, kerana kemungkaran tu imah sedikit sekalipun kita lakukan, sebagaimana kuliah kita yang telah lalu, dosa kecil tidak ada, semuanya dosa besar. Sebabnya yang kita buat dosa itu kepada Allah Rabbul Izzah, Allah yang menjadikan segala-galanya, Allah yang paling besar, yang kita mengingkari keadaan perintah dia, kita berbuat sesuatu yang melanggar apa kehendak dia, dosa besar, kerana yang kita lakukan itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Ingat itu. Kita tidak memberi ingatan kepada tuan-tuan, tapi kita memberi peringatan itu kepada diri kita juga. Kerana sudah berapa kali kita katakan bahawa orang yang berkata di hadapan belum tentu baik daripada orang yang mendengar.
kita mengingatkan diri kita juga. Maka yang ketiga itu, setelah tadi sudah dikatakan bahawasanya Al-Fatihah itu akan memberi tangis kepada iblis, kelahiran Rasulullah yang membawa keberkatan kepada seluruh alam ini juga membawa tangis kepada iblis. Dan yang akhir iaitu perbuatan kita sesama Islam, ketika saudara sesama Islam memberi salam dan bersalaman, berpelukan, tanda kasih sayang saudara. Ini buat iblis menangis. Tapi apa yang kita buat? Kita tidak menyebarkan salam. Kita hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal. Kita tidak memberi salam kepada seluruh umat, kepada yang orang beriman kepada Allah. Kita tidak. Kita hanya pilih kepada orang yang senantiasa kita lihat dan kita nampak. Cuba tuan-tuan fikir ya, kita selalu pergi jemputan kahwin. Kadang-kadang, kebanyakannya lah, kalau jemputan kahwin tu kan semuanya buffet. Kita ambil piring sendiri, kita ambil nasi kita sendiri, makanan yang kita sudah ambil itu. Selepasnya apa yang kita buat? Kita nak cari tempat duduk kan? Kalau kita cari tempat duduk, siapa punya tempat duduk dulu yang kita tuju adalah orang yang kita kenal. Kita nampak orang lain duduk juga, saudara sesama Islam yang dijemput sama-sama, tapi kita tidak mau duduk sama mereka. Kalau kita tak nampak orang yang kita kenal, kita lebih senang duduk sendirian. Kenapa? Ini yang hari-hari kita kerjakan, tiap-tiap minggu kita lalui. Kita tak sadar berapa sedikitnya rasa assalam dalam hati kita. Rasa kikirnya kita untuk bersahabat dengan saudara-saudara kita. Kita senantiasa selesa dengan orang yang kita kenal, tapi orang yang tidak kenal itu kan juga saudara kita. Apa salah kita duduk bagi salam, Assalamualaikum, boleh tak saya duduk di sini, ada orang lain yang bakal duduk di sini? Tidak, silakan. Kita dapat memulakan perbualan dengan Assalamualaikum. Apabila kita mengatakan Assalamualaikum kepada saudara kita, iblis menangis. Kerana assalam yang kita berikan kepada saudara kita bukan assalam yang maknanya sejahtera semata-mata, tetapi dia adalah mendukung salah satu daripada nama Allah. Sebab itu apabila orang yang merasakan apabila diberi Assalamualaikum, bahawasanya yang dia sebut itu adalah nama Allah, dia tidak akan selitkan di dalam hati dia. Salam yang diberikan kepada saudaranya betul-betul tulen, bukan yang ada mengandungi hasad. Tak apalah, muka-muka sajalah, walaupun aku tak suka dia, aku jumpa dia, aku bagi salam. Salam seperti macam ini adalah salam yang kita telah membohongi diri kita. Kita telah mempermainkan nama Allah As-Salam. Sedangkan nama Allah As-Salam adalah bermakna kesejahteraan. Kita memberikan doa kesejahteraan kepada saudara sesama Islam kita ketika kita memberi salam. Jangan ada sedikit di dalam hati kita benci kepadanya. Hapuskan benda-benda seperti macam itu. Jangan rasa kita buruk sangka kepada orang Islam, kepada orang sesama dengan kita. Sebagaimana ayat ini menjelaskan, orang yang ada sangka malah merasakan jijik ataupun merasakan meremehkan orang-orang beriman, maka kita termasuk orang-orang pelaku dosa. Sebab itu bersihkan salam kita. Assalamualaikum kita tu bersihkan sebersih-bersih, seikhlas-ikhlasnya, kerana kita menyambut saudara kita itu sebagai saudara yang benar-benar sama agamanya. Seolah-olah kita merasakan sakit kalau dia dicubit, sama juga macam kita merasakan kesakitan. Ini tiga perkara yang iblis menangis disebabkan kita melakukannya. Tapi kita kena lihat di dalam diri kita, adakah kita benar-benar telah ikhlas menyebut Assalamualaikum. Jarang sekali orang Melayu yang apabila jumpa orang tak kenal dia kata Assalamualaikum. Yang buat macam itu siapa? Orang Bangla.
Orang-orang Bangla tu kalau dia nampak orang, kerana dia tahu orang di Singapura ni tak semua agamanya Islam, tapi kalau kita pakai kopiah putih, dia akan senang kata Assalamualaikum, dari jauh-jauh dia sudah berjerit. Tapi orang kita Melayu kadang-kadang selisih jalan pasal kita tak kenal, apa pun tak ada, salam jauh sekali. Ini kenyataan tuan-tuan. Kita kena ubah sikap kita supaya kita memerangi iblis musuh kita, supaya kita beri dia nangis, supaya kita beri dia ajaran bahawasanya umat Muhammad adalah umat yang bersatu, umat yang berkasih sayang sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulnya. Kita rasa bangga bahawasanya kita telah melakukan satu perbuatan di mana perbuatan itu menyakiti musuh-musuh kita. Seharusnya kita ada seperti macam itu. Kemudian apabila orang-orang ini lalu dengan orang-orang yang beriman, dia mengejek-ngejek kita. Wa izan qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Dan apabila mereka itu balik kepada ahli mereka, mereka itu kembali dengan kegembiraan, seolah-olah merasa puas dengan dia mengejek orang Islam, dengan dia mengetawakan orang Islam. Wa iza ra'ahum qalu inna haula'i dhallun. Dan apabila mereka itu melihat ataupun memandang kepada orang-orang mukmin, mereka kata inilah orang-orang yang telah sesat perjalanan hidupnya. Kita dituduh seperti macam itu. Macam mana banyak keadaan di mana kita berbuat kebaikan tetapi kita tidak pernah dipandang sebagai orang-orang yang melakukan kebaikan, kerana musuh-musuh kita telah banyak menipu keadaan yang sebenarnya. Musuh-musuh kita telah kembalikan pandangan-pandangan orang kepada kita sebagai orang-orang yang melakukan kejahatan. Kita kembali minta kepada Allah Ta'ala, kerana yang dinamakan orang-orang beriman, orang-orang takwa, orang-orang yang diangkat darjatnya kepada wali Allah, kepada awliya-awliya Allah, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Quran, kalimah-kalimah Allah yang menunjukkan sifat-sifat para awliya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, Allah Ta'ala memulakan ayat ini dengan kalimah ala. Artinya Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita. Ingat, inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya awliya-awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu tiada takut atas mereka dan tiada mereka itu merasa duka cita. Mereka tidak pernah resah, tidak pernah rasa susah, tidak pernah gelisah untuk menjalani apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Mereka menerima segala kadar dan kadar Allah Ta'ala dengan dada terbuka, lapang hati. Ada seorang guru sufi yang namanya Syakik Al-Balkhi. Satu ketika beliau itu di dalam perjalanan ke Mekah, kemudian itu berhenti di satu tempat di Parsi, iaitu sekarang Iran, satu tempat namanya Qadisiyah. Qadisiyah ini dulu adalah benteng yang paling terkuat oleh kerajaan Parsi, di mana ketika itu pemerintahan Saidina Umar telah menghantar bala tentera Islam yang untuk menghancurkan ataupun menawan Parsi. Kemudian itu Syakik singgah di sini bertemu dengan rombongan lain. Dia melihat di dalam rombongan itu satu orang yang berpakaian kain kasar, seolah-olah lagaknya macam seorang ahli sufi. Syakik oleh kerana dia sudah mengajar, dia tak suka orang yang berkelakuan seperti macam itu, menunjuk-nunjuk bahawasanya diri itu seorang sufi, meminta dibelas kasihani oleh orang. Jadi dia kata, jaga baik-baik orang ini dalam hatinya. Kalau benar-benar dia cuba nak menipu orang lain kerana menunjuk lagaknya sebagai seorang sufi dan menarik simpati orang lain, nanti akan aku ajar dia, kata Syakik. Tiba-tiba orang ini berjalan, pemuda ini berjalan menghampiri Syakik. Dia kata, wahai Syakik, kamu lupakah apa yang telah difirmankan Allah, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah
sebahagian daripada sangka, kerana sesungguhnya sebahagian sangka itu adalah dosa. Syakik terperanjat. Bagaimana dia tahu tentang bisikan hati aku? Oh, ini benar-benar orang luar biasa. Pemuda ini terus menghilangkan diri, tak ada jejaknya lagi di dalam rombongan yang banyak itu. Yang akhirnya apabila sampai di Mekah, wukuf di Arafah, Syakik nampak lagi orang ini. Orang ini sedang wukuf di Arafah, sedang solat dan sedang bermunajat dengan Allah sangat khusyuk. Kemudian tu dia datang menghampirinya. Kita jumpa lagi, kata Syakik. Ya, kita jumpa lagi. Kamu banyaklah berzikir. Dia pesan kepada Syakik, iaitu pemuda ini mengatakan sesuatu kepada Syakik, suruh mengamalkan sesuatu, iaitu zikir. Jangan lupa hatinya supaya hidup mengingati Allah senantiasa, sekalipun dengan Allah, Allah, Allah saja. Kemudian tu dia mau cakap panjang, tapi orang ini hilang lagi. Sampailah ke Mekah, ketika itu melakukan tawaf. Apabila sudah melakukan tawaf tu, dia hilang lagi. Jumpanya di Mina. Di Mina dia nampak orang ini pegang satu timba, satu bekas air, bekas air yang ada tutup. Kemudian itu dia pergi satu perigi, dia mau ambil air dari perigi itu. Oleh kerana air itu sangat jauh, terlepas timbanya itu daripada tangan. Jadi apabila sudah terlepas timba itu daripada tangan, Syakik melihat orang ini apa lagi yang nak dikerjakannya. Dia sudah tidak punya air lagi untuk minum kerana bekasnya sudah jatuh dalam perigi. Lalu Syakik nampak orang ini mengangkat tangan. Di dalam doanya itu dia terdengar, dia kata, Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang hina. Aku bergerak kerana semua kudrat Engkau, dan aku berkehendak di atas iradah Kamu. Aku tidak punya bekas lain selain itulah yang telah jatuh di dalam perigi. Aku serahkan diriku kepadamu, Ya Allah. Selepas saja dia habis doa, air dari perigi tadi naik sampai melimpah ke mulutnya. Bekasnya tadi itu diambil dan dia mandi dengan air perigi tadi yang penuh, basuh muka, minum sepuas-puasnya. Kemudian itu dia isi sedikit di dalam bekasnya tadi. Selepas dia buat macam begitu, dia terus pergi ke padang pasir, ambil pasir dan dimasukkan dalam bekasnya. Dia goyang-goyangkan pasir yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian itu dia makan, dia minum daripada apa yang bekas yang tadi yang dia sudah dimasukkan pasir. Semua perbuatan pemuda ini Syakik melihatnya. Dia kata, wahai pemuda, berilah aku sedikit daripada nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Apa yang kamu makan? Walhal aku nampak yang kamu masukkan tadi adalah pasir yang dicampur dengan air perigi tadi. Jadi apa yang dikatakan pemuda ini, dia baca ayat ini, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kita merasakan bahawasanya kita ini adalah hamba Allah yang senantiasa di bawah kadar dan kadar Allah Ta'ala, kita tidak perlu bimbang, lapar dan dahaga. Allah Ta'ala akan memelihara kita. Ambillah, kata dia, kamu merasakan apa yang telah direzekikan Allah kepada aku. Syakik minum daripada bekas tadi itu, yang dia sendiri sah-sah nampak yang dimasukkan adalah pasir campur air. Tapi apabila dia minum, dia ambil itu, dia hirup daripada bekasnya, dia katakan itu adalah rasa macam bubur yang manis lagi lemak. Masya Allah. Apabila kehendak Allah untuk menjadikan sesuatu, pasti akan terjadi. Jangan ragu-ragu. Sebab itu orang-orang awliya Allah yang digambarkan dalam firman ini sangat hebat. Kemudian orang ini terus pergi ke Mekah lagi, mengerjakan tawaf dan sebagainya, diikuti oleh Syakik. Kemudian tu Syakik lihat dia duduk di sebahagian daripada hujung ataupun pojok masjid. Kemudian tu berdatangan orang ramai menghadap kepada dia, minta nasihat, minta diajarkan sesuatu, minta amalan-amalan. Sampai dia datang dekat, dia tanya salah seorang yang duduk bersama dengan pemuda ini. Dia kata, siapa orang ini? Dia sangat dikenal di sini, malah semua orang datang bertemu dengan dia.
Kata orang yang ditanya ni, kamu tak kenal ke siapa dia? Tidak. Dia adalah Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Dia adalah Ahlul Bait Musa Al-Kazim, anak daripada Ja'far As-Sadiq, iaitu imam yang kelima, keturunan yang kelima daripada Sayyidina Ali. Patutlah keistimewaannya luar biasa, kerana beliau adalah merupakan keturunan daripada Ahlul Bait, keturunan daripada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri-ciri yang ada pada seorang aulia. Siapa kita yang nak menghina wali, yang tak percaya karamahnya? Apa karamah itu mereka yang minta, mereka yang buat, ataupun anugerah daripada Allah disebabkan la khaufun walahum yahzanun, la khaufun alaihim walahum yahzanun? Adakah sebab dia yang minta kepada Allah Ta'ala, ataupun sebab dia melakukan ini sebenar-benarnya kerana Allah lillahi, maka Allah Ta'ala telah anugerahkan karamahnya? Kita kena semak diri kita sendiri. Jangan sampai kita ketawakan orang yang telah diberikan anugerah, orang yang telah diberikan nikmah oleh Allah Ta'ala. Kita termasuk orang-orang di dalam ayat tadi yang kita baca, iaitu orang-orang yang menghinakan orang-orang beriman. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Dan orang-orang yang namanya wali ini adalah orang-orang yang keberadaan mereka itu senantiasa menjaga keimanannya dan senantiasa bertakwa. Sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah wala tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim. Dan bagi mereka itu berita gembira daripada Allah, baik ketika mereka hidup ataupun ketika mereka sudah mati, ketika di dalam hayatnya di dunia ataupun ketika nanti di akhirat, diberikan oleh Allah Ta'ala ganjaran yang baik kepada mereka. La tabdila li kalimatillah, maka tiada akan berubah kalimat-kalimat Allah. Maknanya janji-janji Allah kepada para awliya adalah benar, bukan sesuatu yang didorong oleh hawa nafsu kita saja yang untuk salah mengerti. Zalika huwal fawzul azim. Yang demikian itu adalah merupakan kejayaan yang paling besar, yang mana mereka itu telah diangkat darjatnya ke sisi Allah Ta'ala. Doanya sangat makbul. Sekali lagi kita kata, kita renung siapa diri kita, kita bandingkan adakah ibadah kita terlebih baik daripada ibadah mereka, adakah keimanan kita itu senantiasa mantap, tidak turun dan tidak naik sebagaimana keimanan mereka yang senantiasa kepada Allah. Kita lihat tadi apa yang telah mereka lakukan, iaitu apabila mereka terlepas sesuatu kesusahan, mereka tidak gegabah, mereka tidak merasakan takut, tetapi mereka langsung kembali kepada Allah dan minta pertolongan, dan Allah Ta'ala memberikan pertolongan itu kepada dia. Renungkanlah senantiasa siapa diri kita sebelum kita melontarkan suatu tuduhan kepada orang lain, kerana sebaik-baik orang adalah menilai dirinya sendiri dulu sebelum dia itu berkata sesuatu kepada orang lain. Mudah-mudahan kita akan dapat sambung kitab ini lagi nanti di lain ketika, barangkali minggu hadapan. Bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillah ilahul Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.